Amerika Syarikat dan Israel bekerjasama rapat menentang Iran tahun ini. Tetapi pengakhiran perang yang tidak konklusif dan pertimbangan politik di sini di Washington telah membawa hubungan itu ke tahap yang berbahaya. Apakah keadaan semasa dan masa depan hubungan strategik Amerika Syarikat Israel dan bagaimana ia akan memberi kesan kepada Timur Tengah secara keseluruhan? Kita akan mendapatkan pandangan dari pihak Amerika. Selamat datang ke American View. Bersama saya di studio ialah John Hanna, fellow kanan di JINSA dan bekas penasihat keselamatan negara kanan kepada naib Presiden Dick Cheney. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa untuk bersama kami di sini. Saya pun tak tahu nak mula dari mana sekarang. Maksud saya, kerjasama antara AS dan Israel nampak sangat baik semasa operasi Epic Fury atau Roaring Lion, bergantung kepada tentera mana yang anda wakili. Dan sekarang, saya tak boleh kata semuanya hancur, tapi memang dah tak sehebat dulu. Apa pandangan anda sekarang tentang kerjasama antara AS dan Israel di peringkat ketenteraan? Pada tahap operasi ketenteraan, Mike, saya rasa ia memang luar biasa. Ia benar-benar satu lonjakan kualitatif dalam hubungan tersebut. Sejak kebelakangan ini, saya dengar ada yang berkata bahawa ini sebenarnya perang pertama Israel dalam bahasa Inggeris. Tahap kerjasama, perbualan berterusan mengenai operasi dalam peperangan dan keunggulan yang jelas sekali sudah tentu daripada tentera Amerika. Tetapi saya rasa IDF sekali lagi membuktikan dirinya bukan sahaja sebagai salah satu angkatan tentera terbaik di dunia, tetapi jelas sekali sebagai salah satu, jika bukan yang paling bernilai, rakan kerjasama ketenteraan operasi untuk Amerika Syarikat daripada mana-mana rakan yang kita ada di seluruh dunia. jika kita mempunyai mana-mana angkatan tentera yang setanding dengan IDF yang beroperasi di Eurasia atau di Indo-Pasifik, itu akan sangat bernilai kepada Amerika Syarikat. Satu prestasi operasi yang luar biasa oleh kedua-dua angkatan tentera ini yang sudah tentu berbeza daripada penyelesaian sebenar peperangan tersebut. Perang adalah fenomena yang jauh lebih besar daripada sekedar apa yang berlaku di medan perang. Ia adalah pertarungan kehendak, persaingan kehendak dan ketahanan negara. Dan siapa yang mempunyai, Anda tahu, keupayaan untuk bertahan lebih lama daripada pihak satu lagi. Di situ, gambaran menjadi jauh lebih rumit, jelas sekali. Jadi mari kita bincangkan gambaran yang rumit itu, kerana walaupun dengan pencapaian ketenteraan, ia tidak semestinya membawa kepada kemenangan strategik. Sekurang-kurangnya belum lagi. Dan sekarang kita ada pertimbangan politik ini. Pilihan raya pertengahan penggal yang akan datang di Amerika Syarikat, mesej ekonomi dan sebagainya. Bagaimana semua itu memberi kesan kepada hubungan ini? Kerana kita dengar sekali lagi suara-suara isolasionis dalam Parti Republikan yang berkata, hey, kita perlu ada sedikit perpecahan di sini. Kita dengar suara-suara yang lebih ortodoks dalam parti berkata kita mesti teruskan pakatan ini. Ia adalah yang terbaik untuk kita dalam jangka masa panjang. Bagaimana pertimbangan politik ini mempengaruhi dinamik ketenteraan dan strategik itu? Saya rasa memang tidak dinafikan. Maksud saya, kita tidak patut memperindahkannya. Ini memang merumitkan keadaan. Cara perang ini berakhir, ketegangan yang kita alami mengenai endgame perang ini, hasil yang kita capai secara strategik di medan perang, apa yang dicapai oleh Iran. Ia adalah gambaran yang bercampur-campur dan samar-samar. Ia bukanlah kemenangan mutlak seperti yang dijanjikan atau digambarkan oleh kepimpinan kita. Jadi saya rasa memang ada sedikit kekecewaan. Pasti akan ada sedikit perbuatan mencari kambing hitam yang berlaku. Tapi saya rasa pada akhirnya memang ada dua kepimpinan sekarang di kedua-dua negara. Walaupun mereka jelas boleh berbincang antara satu sama lain dengan cara yang agak bebas dan terbuka, saya rasa hala tuju keseluruhan. Kedua-dua Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu adalah individu yang sangat komited terhadap hubungan ini, yang memahami nilainya kepada kedua-dua negara. Jadi saya rasa perkara ini boleh dikawal, tetapi ia memerlukan semua pihak mampu menyesuaikan hubungan, termasuk hubungan strategik dan memikirkan agenda masa depan yang benar-benar membawa kita ke tahap seterusnya. Anda tahu, ini menarik. Ada orang mengatakan bahawa di belakang tabir, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mahukan kemenangan pantas ini, tetapi beliau tidak pernah benar-benar menyatakannya secara terbuka. Sementara itu, pentadbiran Trump pula tampil ke hadapan dan mengatakan ini akan menjadi kemenangan pantas yang akhirnya mereka tidak dapat tunaikan. Adakah perkara ini sekadar tenggelam dalam jangkaan semua orang?
Ya, saya rasa Anda tahu, dengar sini, Presiden, sesiapa yang fikir Presiden benar-benar komited untuk satu kempen yang panjang, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menumbangkan rejim Iran. Saya rasa mereka mungkin jangkaan mereka terlalu tinggi terhadap Presiden. Ini adalah seorang lelaki yang memikirkan Venezuela, mempunyai perang 12 hari dalam fikirannya. Midnight Hammer, operasi yang sangat pantas dan selesai dalam satu tindakan yang mencapai kejayaan ketenteraan yang ketara. Dan saya rasa dalam kes perang ini, atas pelbagai sebab, beberapa andaian yang salah, beberapa perancangan yang lemah, ia tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dan apabila bulan April tiba dan Presiden melihat bahawa orang Iran tidak akan menyerah semudah yang dia harapkan, saya rasa dia dengan cepat mula mencari di mana jalan keluar itu akan muncul. Maksud saya, jika Anda Israel sekarang, IDF, Kerajaan Israel, adakah Anda sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan pentadbiran Trump sekarang? Adakah wajar untuk kembali kepada pentadbiran dan berkata, "Hey, mari kita bekerjasama dalam hal ini. Hey, masih ada cara untuk menyelesaikan tugas di kawasan ini." Atau adakah Anda mengambil langkah ke belakang pada ketika ini dan menyedari bahawa pentadbiran sudah beralih daripada perkara ini dan mengambil jalan keluar itu? Ya, saya rasa ia yang kedua, sekurang-kurangnya berkaitan dengan kempen Iran sekarang. Saya rasa Israel telah membuat keputusan. Trump yang mengawal perkara ini. Ia akan berlaku. Apa sahaja yang berlaku akan berlaku mengikut jadual masa beliau dan mengikut rancangan beliau. Beliau jelas mahu membuka Selat Hormuz, melepaskan sebahagian tekanan ekonomi yang sedang dihadapinya. Jelas juga melihat kepada pilihan raya pertengahan penggal kita pada bulan November, akan cuba bertahan sehingga pilihan raya itu dan kemudian lihat apa yang berlaku. Saya rasa Lebanon jelas merupakan persoalan yang lebih rumit dan sukar untuk Israel. Dan di sini terdapat sedikit ketidakpastian memandangkan kerumitan dalam institusi keselamatan negara kita sendiri di sini, terutamanya antara naib presiden dan apa yang beliau lakukan secara langsung dengan pihak Iran yang memberi kesan kepada situasi di Lebanon. Dan kemudian sudah tentu Marco Rubio yang baru saja pada akhir bulan Jun telah merundingkan sesuatu yang mungkin menjadi satu kejayaan bersejarah antara kerajaan berdaulat Lebanon dan Israel. Mengenai langkah ke hadapan, ia kelihatan sangat berbeza daripada memorandum persefahaman yang telah dirundingkan oleh J.D. Vance. Jadi, saya rasa Israel perlu berdiri teguh dan ia mendapat dorongan di sini daripada perjanjian dengan Lebanon ini yang meletakkannya dalam kedudukan yang lebih kukuh untuk masa hadapan diharapkan. Saya ingin bercakap dengan anda tentang memorandum persefahaman itu. Saya tahu tidak semua yang dikeluarkan oleh JINSA semestinya mewakili pandangan semua orang. Tetapi ada satu grafik yang dikeluarkan oleh organisasi itu, saya tidak pasti, beberapa minggu lepas. Secara halus tetapi tegas, mengkritik terma dan parameter MOU yang telah ditandatangani. Maksud saya, adakah ini satu perjanjian yang tidak adil? Pandangan saya, ia adalah perjanjian yang buruk, tetapi tidak mengejutkan, memandangkan bagaimana perang itu akhirnya berakhir dan apa yang Iran sebenarnya mampu lakukan. Ia memberikan kita dua masalah ketenteraan yang saya rasa Presiden tidak mempunyai option ketenteraan secara langsung yang optimum. Satu, jelas sekali, ialah betapa mudahnya Iran dapat menutup Selat Hormuz. Dan satu lagi, ialah keupayaannya untuk mewujudkan risiko eksistensial pada tahap tertentu. Rakan-rakan teluk kita di dunia Arab, yang sangat penting sudah tentu kepada fungsi pasaran tenaga antarabangsa. Jadi, dan saya tidak fikir CENTCOM mempunyai penyelesaian yang baik yang Presiden anggap berada pada tahap risiko dan kos yang boleh diterima. Dan apabila itu berlaku, saya memang percaya Amerika Syarikat seolah-olah telah mati langkah. Presiden ia hampir tidak dapat dielakkan. Beliau menghabiskan 2 bulan cuba mencapai MOU, tetapi pada ketika itu, ia hampir tidak dapat dielakkan. Beliau sedang mencari jalan keluar, mencari cara untuk keluar daripada situasi ini. Dan itu hanya menyediakan satu MOU yang akhirnya jelas sekali, saya boleh katakan, berdasarkan dokumen itu sendiri, memihak kepada syarat Iran, bukan syarat Amerika. Saya rasa tiada cara untuk menafikan perkara itu. Ia tidak bermakna kedudukan kita benar-benar tiada harapan dan hilang. Harapnya kita boleh tingkatkan lagi kelebihan yang telah kita lepaskan sekarang untuk masa hadapan. Tapi kita sedang beroperasi dalam keadaan yang sukar.
Untuk masa hadapan, anda ada bercakap tentang isu Lubnan. Itu nampaknya sesuatu yang semua orang, bukan semua, tapi pihak-pihak yang penting sekarang ini, sependapat tentang Amerika Syarikat dan Israel, dan Lubnan turut serta setakat yang mereka mampu, sambil masih menjaga kepentingan dalam negara mereka. Bolehkah kejayaan di kawasan itu, jika benar-benar menjadi satu pencapaian yang berjaya, mengubah haluan dalam isu Iran? Sudah tentu, saya rasa begitu maksud saya, kerana jelas orang Iran kini telah menunjukkan betapa pentingnya medan di Lubnan kepada mereka. Mereka bersedia untuk mengekalkan peperangan dan kembali berperang, nampaknya bagi pihak Lubnan yang merupakan satu perkembangan yang luar biasa. Ini menunjukkan betapa kukuhnya kedudukan mereka pada pandangan mereka. Jika sebenarnya kita mampu untuk benar-benar menggerakkan perjanjian ini ke hadapan, Untuk menyokong kerajaan berdaulat Lubnan dan khususnya Angkatan Tentera Lubnan. untuk benar-benar mengambil peluang ini dan menegaskan kuasa mereka serta mengembalikan semula tahap kawalan ke atas wilayah negara Lubnan dan benar-benar meminggirkan Hizbullah dan melalui Hizbullah penembusan Iran ke dalam Lubnan. Dan mencapai satu bentuk persefahaman baharu, malah perjanjian damai antara Israel dan Lubnan. Saya rasa ia akan menjadi sesuatu yang benar-benar bersejarah dan memberi kesan kepada Timur Tengah secara lebih luas dengan cara yang hanya boleh kita bayangkan sekarang. Mari kita bincangkan tentang Timur Tengah yang lebih luas itu kerana ia nampaknya berubah setiap hari. Dan Pakatan semakin kukuh dalam satu aspek, tetapi semakin longgar dalam aspek lain. Ada sokongan yang dijangkakan. Ia tidak menjadi kenyataan di kedua-dua belah pihak. Perjanjian Abraham telah mengubah lanskap Timur Tengah. Adakah ini yang kita sedang saksikan sekarang? Satu lagi perubahan, cuma dalam cara yang kurang baik. Ya, saya rasa ia boleh jadi begitu. Saya rasa memang jelas akan ada beberapa tren di sini. Dan terutamanya di Teluk, tetapi juga di dunia Arab yang lebih luas, orang ramai mula mempersoalkan tentang kebolehpercayaan Amerika Syarikat, tentang pertaruhan yang telah mereka letakkan pada Amerika Syarikat sebagai rakan keselamatan utama mereka. Jelas sekali, susunan penempatan pangkalan Amerika Syarikat di seluruh rantau ini, adakah ia memudaratkan atau membantu negara-negara Arab? Dan saya rasa pada masa ini mereka akan berkata perkara-perkara ini bukannya menghalang Iran dan melindungi kami, sebaliknya telah menjadikan kami sasaran Iran. Jadi saya rasa banyak perkara sedang difikirkan semula sekarang. Dan sekali lagi, tiada persoalan anda tidak boleh memperindahkannya. Kita sedang beroperasi dari kedudukan yang sukar sekarang untuk mengembalikan semula keyakinan sebenar dan visi strategik untuk rakan-rakan Teluk kita. Itu termasuk Israel. Dan bagaimana kita boleh menghidupkan semula keseluruhan usaha itu mengenai integrasi serantau dan perjanjian Abraham serta keamanan antara Israel dan Arab Saudi. Ia adalah satu perjuangan yang panjang dan sukar dari sini selepas cara perang ini berakhir dan bagaimana perang itu sebenarnya berlangsung bagi pihak Arab Teluk ini. Tetapi saya rasa itu satu-satunya langkah yang logik untuk Amerika Syarikat dan saya rasa Presiden memang menghargai legasi yang beliau ada dalam perjanjian Abraham. Beliau tidak mahu kehilangan itu. Sebenarnya beliau mahu mengembangkannya dan saya rasa beliau melihat Arab Saudi sebagai kunci utama kepada usaha itu. Jadi saya berharap Presiden akan berusaha lebih keras dan mencari jalan ke hadapan di sini yang dapat meyakinkan kedua-dua negara Arab dan Israel bahawa ini masih sangat penting untuk kepentingan bersama kita semua. Terdapat begitu banyak perbincangan, terutamanya sekarang tentang kos Israel kepada AS, tetapi sangat sedikit perbincangan tentang apa sebenarnya manfaat yang diberikan oleh Israel. Apakah hujah yang boleh dikemukakan di sini, terutamanya dengan semua perbincangan di Kongres mengenai pembiayaan? Kita ada satu lagi memorandum persefahaman pertahanan yang sedang dibincangkan di Kongres. Bagaimana hujah itu boleh dikemukakan oleh mereka yang menyokong Israel, hubungan Amerika Syarikat Israel, bahawa ini sememangnya satu hubungan yang bermanfaat dan berbaloi dengan wang yang dibelanjakan? Saya sendiri tidak fikir ia satu hujah yang sukar. Jadi, kenapa ia begitu sukar? Jadi kenapa ia begitu sukar? Kerana saya rasa memang ada banyak pihak yang tidak suka dan sedang menentangnya. Tetapi saya rasa sekurang-kurangnya dari segi operasi semata-mata, jika anda lihat pada perang ini, ketepikan dahulu cara ia berakhir dan bagaimana sesetengah orang kecewa. Tetapi adalah mustahil untuk memikirkan mana-mana tempat lain di dunia di mana Amerika Syarikat mempunyai rakan yang mempunyai tahap keupayaan seperti ini.
Bukan sahaja dalam bidang ketenteraan, dalam bidang perisikan, sudah tentu dalam bidang teknologi tinggi. Sebagai ekonomi berasaskan inovasi, salah satu ekonomi paling dinamik di dunia, sanggup dan mampu untuk mengunjurkan kuasa di rantau dunia ini. Sangat penting kepada Amerika Syarikat mampu menembusi rejim Iran, menembusi kepimpinan Iran, menembusi program nuklear Iran. Untuk menambah begitu banyak maklumat risikan dan kesedaran ancaman kepada Amerika Syarikat menyelamatkan nyawa rakyat Amerika. Tiada rakan kongsi lain di dunia, mungkin dahulunya adalah Great Britain, tetapi itu bukan lagi keadaannya. Britain telah begitu kurang melabur dalam komponen ketenteraannya, ia tidak lagi mampu mengunjurkan kuasa. Israel sedang beroperasi menentang musuh terburuk kita di Timur Tengah. Anda tahu, pada jarak 1.500 batu dari pantainya sendiri. Sekali lagi, demi kepentingan bersama kita dalam melemahkan ancaman yang telah Iran timbulkan selama 47 tahun, bukan sahaja kepada rantau itu, tetapi juga kepada rakyat Amerika dan tentera Amerika di bahagian dunia tersebut. Sekali lagi, saya katakan, jika kita mempunyai sebuah negara dalam jangkauan Moskow atau dalam jangkauan Beijing yang mampu beroperasi pada tahap ketenteraan dan risikan terhadap musuh utama kita. Di kawasan-kawasan tersebut, cara Israel dapat beroperasi terhadap Iran dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Amerika Syarikat akan berada jauh di hadapan secara strategik sebagai kuasa utama global yang beroperasi dalam sistem antarabangsa. Jadi kita tidak mahu mempunyai lebih sedikit sekutu seperti Israel. Kita mahu lebih ramai sekutu seperti Israel. Dan kita tidak mahu mengancam satu-satunya hubungan yang kita ada yang menyatukan semua faktor operasi, ketenteraan dan strategik dalam satu pakej. Jadi saya akan tanya anda, kerana hujah sedang dikemukakan sekarang oleh beberapa pihak dalam Kongres. Malahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga telah menyokong perkara ini. Terdapat satu rancangan yang telah dicadangkan oleh Marlin Stutzman, seorang ahli Kongres, tetapi yang lain juga telah menyuarakan sentimen yang sama. Hapuskan bantuan langsung yang menjadi topik perbincangan hangat. Keluarkan perkara itu daripada persamaan. Jangan biarkan ia digunakan sebagai alat tekanan. Fokus lebih kepada kerjasama antara angkatan tentera dengan mengintegrasikan struktur ketenteraan kedua-duanya. Itulah jalan ke hadapan, kata sesetengah pihak, dan akan lebih bermanfaat dalam jangka masa panjang juga. Adakah itu pendapat yang anda kongsi? Ya, saya setuju mengenai bantuan kewangan di bahagian ketenteraan. Sekali lagi, saya rasa dengan $3 bilion setahun dalam bajet pertahanan AAC yang berjumlah $1 trilion, nilai yang kita peroleh daripada Israel dalam pelbagai perkara, termasuk keupayaannya untuk beroperasi menentang musuh bersama kita di rantau ini, adalah sangat berharga. Tetapi saya faham ia sememangnya kontroversi di Amerika Syarikat, di mana defisit bajet kita semakin membesar dan setiap dolar amat penting. Dan Israel, sudah tentu, kini mempunyai ekonomi yang bukan seperti Israel 40 tahun lalu ketika hubungan strategik ini benar-benar bermula. Jadi saya faham, Israel mungkin boleh bertahan dengan kurang bantuan keuangan dan Amerika Syarikat kini kurang bersedia untuk menawarkan bantuan keuangan kepada negara lain di seluruh dunia. Jadi memang masuk akal bagi saya bahawa kita perlukan pelan pengurangan secara beransur-ansur. Tetapi kita perlu melakukannya dengan cara yang tidak menunjukkan kelemahan dalam perkongsian strategik kita, tidak menunjukkan perbezaan ketara antara Amerika Syarikat dan Israel. Tetapi sebenarnya menyatakan bahawa ini adalah kisah kejayaan untuk Amerika Syarikat dan Israel beralih daripada bantuan itu. Dan sekarang kita bergerak ke masa depan untuk benar-benar membawa perkongsian strategik ini ke tahap kualitatif yang sepenuhnya baharu. Dan itu bermakna memanfaatkan keupayaan penyelidikan dan pembangunan bersama kita untuk membangunkan sistem dan penyelesaian untuk masa depan dalam pelbagai bidang, AI, pertahanan peluru berpandu, cyber, pengkomputeran kuantum. Ia bermakna, saya rasa ia bermakna, seperti yang kita lihat dalam perang yang lalu, Amerika beroperasi secara ketenteraan, secara operasi dengan lebih meluas dari dalam Israel, dari pangkalan udaranya di Ofde, yang telah menjadi keutamaan yang sangat penting untuk Jinsa. Jika anda lihat apa yang berlaku dalam perang yang lalu, pangkalan Amerika yang dekat dengan Iran, kita bahkan tidak dapat menggunakan kebanyakannya, dan ia mengalami kerosakan yang sangat teruk. Jadi,
konsep mempunyai kedalaman strategik yang jauh dari Iran di dalam Israel, saya rasa ia berfungsi dengan sangat baik semasa perang ini, dan ia adalah sesuatu yang kini kita patut pertingkatkan dan bawa ke tahap seterusnya. Jadi saya rasa ada banyak perkara pada masa depan yang tidak melibatkan bantuan keuangan yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak, dan kita semua patut fikirkan tentangnya. Dan saya rasa itulah arah tuju yang akan diambil oleh perkongsian strategik ini. Sebenarnya, lapangan terbang Ben Gurion sedang digunakan sebagai pangkalan udara. Betul, tepat sekali. Tapi saya harap keadaan itu tidak kekal begitu. Saya ingin bercakap dengan anda tentang CENTCOM kerana wujud usaha mengintegrasikan Israel. Ia telah dirancang sejak sekian lama, akhirnya berjalan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, integrasi secara serantau dengan sekutu-sekutu Amerika yang lain di Timur Tengah. Sejauh mana integrasi itu kemajuannya akan terjejas akibat perang ini apabila terdapat begitu banyak kerapuhan dalam hubungan antara Amerika Syarikat dan sekutu-sekutu teluknya sekarang. Ya. Pertama sekali, izinkan saya katakan bahwa membawa Israel ke dalam CENTCOM adalah sesuatu yang telah diperjuangkan oleh organisasi saya, JINSA, beberapa tahun sebelum ini. Perkara yang menarik ialah sangat sukar untuk mencari orang dalam IDF yang sanggup mengambil pendirian dan mengatakan itu adalah idea yang bagus. Alihkan kami keluar dari kawasan tanggung jawab Komando Eropa dan letakkan kami ke dalam CENTCOM. Mereka kata itu adalah politik birokrasi Amerika. Kami tidak mahu terlibat atau campur tangan dalam perkara itu. Namun sekarang, perkara itu telah berlaku di bawah kepimpinan Presiden Trump dan Israel telah berada dalam CENTCOM sejak 2021. Saya rasa semua orang di kedua-dua belah pihak mengatakan ia adalah satu perubahan besar. Apa yang kami lakukan dari segi ketenteraan, operasi sepanjang beberapa bulan lepas, saya rasa tidak akan berlaku jika Israel tidak berada dalam CENTCOM. Saya rasa pertahanan Israel semasa tempoh sebelum ini ketika peluru berpandu dan drone Iran dilancarkan ke arah Israel tidak akan berlaku. Ketika ratusan, malah mungkin ribuan peluru berpandu dan drone dilancarkan ke arah Israel, adakah negara-negara Arab benar-benar akan turut serta dalam mempertahankan Israel? Kecuali jika mereka semua telah diintegrasikan dan berlatih beberapa manuver pertahanan peluru berpandu ini dalam CENTCOM dan di bawah arahan CENTCOM. Selepas konflik ini, saya rasa akan ada beberapa kerja yang kita semua perlu lakukan untuk memastikan usaha itu terus bergerak ke hadapan. Tetapi saya rasa pada akhirnya, jika Anda melihat perkara ini sebagai sebuah negara teluk, Anda memang nampak keupayaan luar biasa yang dimiliki oleh orang Israel. Apa yang mampu dilakukan oleh orang Amerika? Dan Anda berkata kepada diri sendiri, saya tidak perlukan kurang peralatan seperti itu. Saya perlukan lebih banyak peralatan seperti itu. Dan saya perlu dapat memanfaatkan apa yang Israel boleh tawarkan dari segi operasi di medan perang. Dan kemudian jika Anda lihat pada pertahanan peluru berpandu, adakah ia akan menjadi kurang penting kepada mereka? Ia akan menjadi lebih penting, terutamanya dalam menentang drone kerana mereka baru saja dihujani serangan oleh drone-drone itu. Mereka berjaya dengan cemerlang dalam pertahanan sebenar mereka terhadap peluru berpandu balistik hasil daripada sistem Amerika dan bagi UAE hasil daripada beberapa sistem Israel. Tetapi saya rasa mereka akan mahukan lebih banyak perkara seperti itu. Integrasi memang masuk akal, mempertingkatkan integrasi itu keupayaan kita untuk menutup jurang dan kelemahan dengan memanfaatkan kedalaman strategik seluruh rantau, bukannya setiap negara beroperasi secara bersendirian. Saya masih berpendapat bahawa disitulah penyelesaian kepada sejumlah besar masalah ketenteraan akan datang untuk negara-negara Arab ini. Jadi saya memang fikir bahawa selepas keadaan reda dan dengan insentif yang betul daripada Amerika Syarikat dan dari Israel, saya rasa begitu. Kerjasama operasi ketenteraan seperti itu sama ada ia berlaku secara terbuka atau secara sulit melalui CENTCOM. Saluran penyelarasan itu masih mempunyai peluang besar untuk berkembang pada masa hadapan. Apabila keadaan reda, insya-Allah ia akan berlaku tidak lama lagi. Maksud saya, sentiasa ada penilaian semula terhadap situasi ini. Hubungan Amerika Syarikat Israel telah menjadi hubungan yang hebat untuk sekian lama. Dan Amerika Syarikat jelas mempunyai sekutu penting yang lain. Adakah Amerika Syarikat, adakah Israel pada satu ketika, kerana ini bukan lagi parti Republikan Dick Cheney yang anda kenal, adakah hubungan Amerika Syarikat Israel pada satu ketika akan menjadi atau sedang menuju untuk menjadi sekadar satu lagi hubungan kukuh Amerika Syarikat di luar negara? Tiada apa-apa
Tiada perkara buruk, tiada hubungan bermusuhan. Cuma satu lagi seperti Qatar, satu lagi seperti Arab Saudi, satu lagi seperti Turki. Adakah itu arah yang kita tuju pada ketika ini? Saya rasa memang ada risiko perkara itu berlaku. Itu memang sifat trajektori politik di Amerika Syarikat. Apa yang berlaku di Israel menjadikan lebih sukar untuk mengekalkan rasa ini, rasa sejarah hubungan yang dibina bukan sahaja atas nilai-nilai tetapi juga atas kepentingan strategik yang mendalam yang kita kongsi, keprihatinan mendalam Amerika terhadap kesejahteraan dan nasib Israel serta rakyat Yahudi. Adakah itu akan berubah dari masa ke masa? Saya rasa memang ada risikonya, terutamanya jika kedua-dua kerajaan tidak menjalankan tugas mereka dalam memimpin rakyat mereka. Untuk memahami betapa unik, penting dan istimewanya hubungan ini dan betapa banyak lagi manfaat yang kita berdua masih boleh perolehi pada masa hadapan daripada hubungan ini. Kita masih antara ekonomi yang paling dinamik di dunia. Apabila Anda melihat teknologi tinggi yang akan mendominasi abad ke-21, ia adalah Israel dan Amerika Syarikat. Mungkin beberapa negara lain, sebahagian daripadanya adalah musuh terburuk kita. Jadi, saya rasa masih ada peluang untuk hubungan ini berkembang, untuk mengekalkan ciri istimewa masyarakat kita yang benar-benar bekerja sama. Dan sudah tentu, tentera serta komuniti strategik kita juga bekerja sama. Bahawa masih terdapat kapasiti yang besar untuk pertumbuhan dan cita-cita dalam hubungan ini. Tetapi ia memerlukan usaha berterusan bukan sahaja daripada kerajaan kita tetapi juga daripada rakyat yang benar-benar memahami manfaat hubungan ini di kedua-dua belah pihak. Jadi, saya tetap optimis. Mungkin ini berpuncak daripada hal itu, Anda tahu. Apabila Anda berada dalam kerajaan, jika Anda tidak optimis, maka untuk apa Anda berada dalam bidang ini, kecuali untuk cuba membawa kebaikan kepada negara Anda. Dan saya yakin bahawa perkongsian ini dengan Israel sangat bernilai untuk Amerika Syarikat. Jelas sekali, ada isu dan masalah yang perlu kita tangani bersama. Tetapi sekali lagi, saya tetap optimis mengenainya. John Hanna, bekas penasihat keselamatan negara untuk naib Presiden Dick Cheney, fellow kanan di JINSA, terima kasih banyak kerana meluangkan masa untuk bersama kami hari ini. Hebat, satu penghormatan dapat bersama Anda, Mike. Terima kasih. Anda telah menonton American View. Kita akan berbuat lagi minggu hadapan.